Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kamu bersama saya, Cikgu Atikah Izzati untuk mempelajari topik bahagi tahun 3. Diharap harga ilmu yang cikgu curahkan dapat dimanfaatkan oleh semua. Selamat menonton. Melalui video ini, kita akan mempelajari beberapa subtopik. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, bahagi tanpa baki. Yang ketiga, bahagi dengan baki. Yang keempat, kuis bahagi. Dan yang kelima, rumusan. Pengenalan. Untuk bahagian ini, kita akan menonton satu video. Di dalam video ini, kita akan mengimbas kembali pelajaran bahagi semasa tahun 2. Diharap dengan menonton video ini, murid-murid akan lebih bersedia untuk mempelajari cara-cara membahagi menggunakan bentuk lazim. Selamat menonton! Ketika waktu pagi, Ibu Jessie telah membeli beberapa biji buah apel di sebuah pasar yang berdekatan. Ibunya membelikan 6 biji buah apel. Jessie dan 2 orang abangnya akan berkongsi buah apel itu sama banyak. Berapakah bilangan buah apel yang diperoleh setiap orang kanak-kanak itu? Ini ialah satu masalah bahagi. Untuk mengetahui jawapannya, kita perlu membahagikan buah apel itu ke dalam 3 kumpulan. Setiap orang kanak-kanak mendapat 2 biji buah apel. Kita sebutkan sebagai 6 bahagi 3 sama dengan 2. Adakah anda tahu bagaimana menuliskan bahagi dalam matematik? Kita tuliskan bahagi dengan cara ini. Ini dipanggil sebagai ayat matematik bahagi. Dalam ayat matematik bahagi, anda tuliskan dividen sebelum simbol bahagi. Dividen ialah nombor yang akan dibahagikan. Dalam perkara ini, 6 biji buah apel. Tuliskan pembahagi di belakang simbol bahagi. Pembahagi ialah berapa bilangan kumpulan yang anda patut bahagikan ke dalam dividen. Nombor yang berada di sebelah kanan dari simbol sama dengan ialah hasil bahagi. Hasil bahagi ialah jawapan kepada masalah bahagi itu. Mari kita belajar dengan lebih lanjut mengenai ayat matematik bahagi dalam modul ini. Baiklah murid-murid, kamu dah ingat cara untuk membahagi? Baiklah, kita akan pergi ke segmen yang seterusnya iaitu bahagi tanpa baki. Untuk subtopik ini, cikgu akan menerangkan 3 contoh yang berbeza. Mari kita lihat setiap contoh dengan teliti. Contoh 1. 4,268 bahagi 2. Langkah yang pertama, tuliskan semula 4,268 bahagi 2. Ini ialah cara untuk menulis ayat matematik bahagi ke dalam bentuk lazim. Kemudian, kita akan senaraikan sifir 2. Buat 2 lajur, iaitu lajur A dan B. Pada lajur A, tuliskan digit sifar hingga 9 dan pada lajur B, tuliskan sifir 2 iaitu sifar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan 18. Baik, langkah yang seterusnya kita akan lihat pada digit yang pertama iaitu digit 4. Kita lihat adakah terdapat digit 4 dalam sifir 2? Ya, betul. Ada nombor 4.
kita akan tuliskan nombor-nombor di lajur A di bahagian atas dan nombor-nombor di lajur B di bahagian bawah. Jadi letakkan 2 di atas dan 4 di bawah. 4 tolak 4 bersamaan 0. Kemudian kita akan turunkan 2 ke sebelah 0. Setelah itu, kita bandingkan semula 2 yang diturunkan dengan sifir yang dibina. Jika terdapat nombor yang sama, kita akan pilih nombor tersebut. Letakkan 1 di atas dan turunkan 2 di bawah. 2 tolak 2 bersamaan 0. Baik, kita pergi ke langkah yang seterusnya. Caranya sama sahaja, turunkan nombor 6 ke sebelah 0. Dan bandingkan nombor 6 dengan sifir yang dibina. Ya, ada nombor 6. Jadi, letakkan nombor 3 di atas dan 6 di bawah. Kemudian, tolakkan. 6 tolak 6 bersamaan 0. Dan akhir sekali, kita akan turunkan nombor 8. Dan bandingkan dengan sifir yang dibina. 4 letakkan di atas dan 8 letakkan di bawah. Kemudian tolakkan. 8 tolak 8 bersamaan 0. Jadi, kita akan mendapat jawapan akhirnya 2134. Suka untuk cikgu ingatkan bahawa setiap nombor di bahagian A, lajur A, akan diletakkan di bahagian atas bahagi. Dan nombor-nombor yang terdapat di lajur B akan diletakkan di bahagian bawah. Ingat, A atas dan B bawah. Macam mana murid-murid? Mudah kan untuk contoh yang pertama? Baiklah, kita akan teruskan untuk contoh yang kedua. 1569 bahagi 3. Seperti tadi, letakkan semula 1569 bahagi 3. Sentiasa ingat bahawa digit yang pertama dalam ayat matematik diletakkan di dalam dan pembahagi diletakkan di luar. Okey, baik. Kali ini kita akan bina sifir 3. Sama seperti tadi, buatkan 2 lajur, lajur A dan B. Pada lajur A, senaraikan digit 0 sehingga 9 dan pada lajur B, senaraikan sifir 3 iaitu 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan 27. Baiklah, pada kali ini adalah sedikit berbeza kerana digit pertama tidak dapat dibahagikan. Jadi, kita akan gunakan 2 digit pertama iaitu 15. Baik, sekarang kita perlu cari sama ada nombor 15 ada atau tidak dalam sifir 3. Ya, ada. Yang kelima. Jadi, letakkan nombor 5 di atas dan 15 di bawah. Kemudian, tolakkan. 15 tolak 15 bersamaan 0. Dan kita akan turunkan nombor yang berikutnya sama seperti tadi. 6 diturunkan ke sebelah 0. Kemudian bandingkan dengan sifir 3. Ya, yang kedua. Jadi, 2 diletakkan di atas dan 6 diletakkan di bawah. 6 tolak 6 bersamaan 0. Kemudian, kita akan turunkan pula nombor 9. Dan bandingkan dengan sifir yang dibina. Ya, jumpa yang ketiga. Jadi, letakkan 3 di atas dan
9 di bawah. Kemudian tolakkan. 9 tolak 9 bersamaan 0. Selesai. Jadi, jawapan yang kita dapat ialah 523. Mudah kan? Baiklah. Suka untuk cikgu ingatkan, jika kita memilih 2 digit pertama, nombor yang akan diletakkan di atas perlu diletakkan pada digit yang kedua. Cuba lihat cara cikgu letakkan 5 pada dalam kira bahagi yang ditunjukkan. Ingat ya murid-murid? Okey, bagaimana murid-murid boleh ikuti pelajaran kali ini? Baiklah, untuk contoh yang ketiga ini, cikgu akan terangkan situasi yang berbeza. Mohon murid-murid untuk beri perhatian. 5,415 bahagi 5. Tuliskan 5,415 bahagi 5. Kita akan bina sifir 5. Buatkan 2 lajur A dan B. Tuliskan digit sifar hingga 9. Kemudian bina sifir 5. Sifar, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan 45. Baiklah, kita akan lihat digit yang pertama, iaitu 5. Bandingkan digit pertama dengan sifir yang kita telah bina. Ada tak murid-murid? Ada yang pertama. Jadi, letakkan nombor di lajur A di bahagian atas dan nombor di lajur B di bahagian bawah. 5 tolak 5 bersamaan sifar. Kemudian, kita akan turunkan nombor 4. Bandingkan pula nombor 4 dengan sifir yang telah kita bina. Ada tak nombor 4? Tak ada. Jadi, nombor yang lebih kecil ialah sifar. Sifar diletakkan di atas. Tolakkan sifar. Dan 4 tolak sifar bersamaan 4. Kemudian, kita akan turunkan 1 ke sebelah 4. Baik, sekarang nombor ini telah menjadi lebih besar. Kita akan lihat nombor 41. Bukan saja 4, bukan saja 1, tetapi 41. Dan bandingkan nombor 41 ini dengan sifir yang telah kita bina. Baik, apakah nombor yang paling hampir dengan 41 tetapi lebih kecil? Adakah 45? Salah, 45 hampir tetapi lebih besar. Jadi, nombor yang lebih kecil ialah 40. Okey, letakkan 8 di atas. Tolakkan 40. 41 tolak 40 bersamaan 1. Kemudian, kita turunkan 5 ke bawah. Jadilah 15. Sekarang, kita akan buat cara yang sama. Cari 15 dalam sifir 5. Ada tak? Ya, ada. Nombor 3. Letakkan 3 di atas dan 15 di bawah. 15 tolak 15 bersamaan sifar. Selesai. Jadi, jawapan akhirnya ialah 1083. Mudah kan murid-murid? Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita untuk subtopik yang kedua iaitu bahagi tanpa baki. Sekarang, kita masuk pula kepada satu lagi subtopik iaitu bahagi dengan baki. Untuk subtopik ini, cikgu telah sediakan 3 lagi contoh yang berbeza untuk memantapkan lagi kemahiran bahagi murid-murid. Sila beri tumpuan ya. Contoh 1.
7,653 bahagi 7. Letakkan nombor di dalam 7,653 dan nombor 7 di luar. Kemudian kita akan bina sifir 7. Buatkan dua lajur A dan B, senaraikan sifar hingga 9 dan bina sifir 7. Sifar, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 dan 63. Baik, kita akan lihat digit demi digit untuk membahagi. Tengok digit yang pertama, 7. Ada tak nombor 7 dalam sifir 7? Ada. Yang pertama, letakkan 1 di atas dan 7 di bawah. Kemudian tolakkan. 7 tolak 7 bersamaan sifar. Kemudian turunkan nombor 6 ke sebelah sifar. Dan bandingkan 6 dengan sifir yang telah kita bina. Ada tak nombor 6? Tak ada. Tak ada masalah. Kita akan pilih nombor yang lebih kecil daripada 6. Apakah itu? Ya, sifar. Sifar diletakkan di atas dan tolakkan 6 tolak sifar. Bersamaan 6. Turunkan 5 ke sebelah 6. Ingat, kita akan bandingkan nombor 65 dengan sifir 7. Jumpa tak murid-murid? Tak jumpa? Tak apa. Kita akan cari nombor yang hampir dengan 65 tetapi lebih kecil. Apakah nombor itu? Ya, 63. Jadi, letakkan 9 di atas dan 63 di bawah. Kemudian tolakkan. 65 tolak 63 bersamaan 2. Kemudian kita akan turunkan 3 ke bawah ke sebelah 2. Jadilah 23. Bandingkan nombor ini dengan sifir yang telah kita bina. Ada tak 23? Tak ada. Jadi kita akan pilih nombor 21. Letakkan 3 di atas dan tolak 21. Jadi 2. 2 ini ialah baki hasil pembahagian kita. Jadi pada jawapan akhir kita akan tuliskan 1093 baki 2. Mudahkan murid-murid. Cara pembahagian ini sama sahaja untuk bahagi tanpa baki dan bahagi dengan baki. Bezanya ialah bahagi dengan baki kita akan mendapat nombor selain sifar pada akhir jalan kira. Contoh 2. Untuk contoh kali ini, cikgu akan terangkan cara-cara membahagi menggunakan pembahagi 10. 9,251 bahagi 10. Tuliskan 9,251 dibahagikan dengan 10. Kemudian, lukiskan dua lajur, A dan B. Pada lajur A, tuliskan digit sifar hingga 9 dan pada lajur B, senaraikan sifir 10 iaitu sifar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Baik, kita akan lihat digit yang pertama iaitu 9. Adakah 9 terdapat dalam sifir 10? Tidak, jadi kita akan pilih dua digit yang pertama,
sama seperti contoh yang diterangkan dalam bahagi tanpa baki tadi. Baik, kita akan lihat 92 di dalam sifir 10. Tiada, jadi kita akan pilih nombor yang hampir tapi lebih kecil. Apakah nombor itu? Betul, 90. Jadi, kita letakkan 9 pada atas digit 2 dan 90 di bawahnya. Kemudian, tolakkan. 92 tolak 90 bersamaan 2. Kemudian, kita turunkan 5 ke sebelah 2. 25. Baik, bandingkan 25 dengan sifir 10. Nombor yang paling hampir ialah nombor 20. Ya, letakkan 2 di atas dan 20 di bawah. Kemudian tolakkan. 25 tolak 20 bersamaan 5. Dan akhir sekali kita turunkan 1 ke sebelah 5. 50 dipilih kerana lebih kecil daripada 51. Letakkan 5 di atas dan tolakkan 50. Baki yang kita akan terima ialah 1. Jadi jawapan akhirnya ialah 925 baki 1. Contoh 3. Untuk contoh kali ini, cikgu akan menggunakan pembahagi 100. 7,184 dibahagikan dengan 100. Baik, tuliskan 7,184 bahagi 100 dan bina sifir 100. Sifir 100 bermula dengan sifar, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 dan 900. Baik, kita akan lihat digit yang pertama iaitu 7. Tetapi malangnya 7 tiada dalam sifir 100. Kita lihat pula dua digit yang pertama iaitu 71. Masih sama tiada dalam sifir 100. Baiklah, kalau kita jumpa situasi yang begini, kita boleh ambil 3 digit yang pertama, iaitu 718. Bandingkan dengan sifir 100 yang telah dibina. Ada tak nombor yang lebih kecil tetapi hampir dengan 718? Ya, ada, iaitu 700. Baik, kita akan letakkan digit 7 pada atas digit 8. Kemudian 700 di bawahnya dan tolakkan. 718 tolak 700, bakinya ialah 18. Dan kita turunkan 4 ke sebelah 18 tadi. Baik, sekarang kita perlu bandingkan 184 dengan sifir 100 yang telah kita bina. Nombor yang hampir dengan 184 tetapi lebih kecil ialah 100. Jadi 1 diletakkan di atas dan 100 diletakkan di bawah. Kemudian tolakkan. Dan bakinya kita akan dapat 84. Selesai. Jawapan akhirnya ialah 71 baki 84. Mudah kan murid-murid? Kuis bahagi. Untuk bahagian ini, cikgu telah sediakan Google Form untuk murid-murid menjawab soalan bahagi tahun 3. Sila lihat video yang cikgu sediakan
terdapat 8 soalan yang berbeza merangkumi bahagi tanpa baki dan bahagi dengan baki. Murid-murid perlu menjawab ke semua soalan dengan memilih jawapan yang betul. Selamat mencuba! Kuis bahagi tahun 3 yang cikgu telah sediakan terdapat pada pautan yang cikgu paparkan ini. Diharap agar semua murid yang menonton video ini dapat menjawab ke semua soalan yang cikgu berikan. Pautan ini juga cikgu telah sediakan di dalam bahagian description di bawah video ini. Silalah berkongsi markah yang kamu perolehi di dalam komen video cikgu. Selamat mencuba ya murid-murid. Rumusan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu rasa berbangga dengan semua murid yang berjaya bersama-sama memberi tumpuan dari awal sehingga tamat video. Sebelum cikgu mengakhiri video ini, cikgu ingin membuat rumusan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita perlulah menggunakan bentuk lazim untuk membahagi. Bagi murid-murid yang sudah mahir, murid-murid boleh mengkaji cara lain untuk memudahkan kamu membahagi. Yang kedua, kita perlu sentiasa ingat dividen perlu diletakkan di dalam dan pembahagi diletakkan di luar. Jangan tersilap ya murid-murid. Yang ketiga, kita senaraikan sifir yang terlibat dengan membuat dua lajur iaitu A dan B. Pastikan bahagian lajur A nombornya akan sentiasa berada di atas. A atas dan bahagian lajur B nombornya berada di bahagian bawah. B bawah. Dan akhir sekali, kita perlu buat satu persatu nombor demi nombor tanpa meninggalkan mana-mana digit. InsyaAllah, jika langkah-langkah ini semua murid-murid ambil perhatian, kamu dapat menguasai kemahiran bahagi dengan baik. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung video. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada semua murid yang telah menonton video cikgu dari awal sehingga akhir. Diharapkan agar ilmu yang cikgu curahkan, murid-murid akan dapat memperbaiki cara-cara membahagi dan seterusnya menguasai kemahiran membahagi ini dengan lebih baik. Cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid yang menonton video cikgu. Walaupun kita masih bercuti disebabkan oleh coronavirus, cikgu harap agar murid-murid dapat teruskan pembelajaran di rumah. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.